Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini aku nak sambung ceritalah dengan korang semua. Kejadian lepas Tanjiro dengan Kotetsu nampak pertarungan antara Muichiro Tokito dan juga patung Yorichi, iaitu Yorichi Zeroshiki. Okay, jom kita start. So, lepas Tanjiro nampak macam mana rupa patung Yorichi ni, Tanjiro macam familiar dengan rupa patung tu, tapi dia tak boleh recall siapa patung tu. Dan at the same time, dia hairan jugalah kenapa patung tu ada 6 tangan. Dan jadi dia pergi tanyalah benda tu dengan Kotetsu. Dan Kotetsu, dia bagi tahu yang patung ni sebenarnya dicipta ataupun dibuat base daripada swordsman yang sebenar. Dan nenek moyang dia yang terdahulu cipta patung tu mempunyai 6 tangan supaya patung tu boleh replicate balik pergerakan sebenar swordsman tu. Otherwise pergerakan diorang tu takkan sama. Jadi Tanjiro ni dia kagum lah juga dan dia tanya lagi siapa sebenarnya, macam siapa inspired by patung tu, begitulah. Okay. Dan Kotetsu ni pun dia bagi tahu dengan Tanjiro yang dia pun tak tahu sangat details dia, tapi patung tu sudah dibuat since dari era Sengoku lagi. Okay. Era Sengoku tu 300 tahun sebelum era Tanjiro ni. Memang begitu lama sudah. Dan Tanjiro pun dia kagum dan hairan lah macam mana patung tu masih lagi boleh function. Dia belum lagi rosak even lepas 300 tahun. Jadi Kotetsu dia bagi tahulah yang penciptaan patung pada era Sengoku tu memang sangat hebat. Dan kalau dibandingkan diorang punya technical ability tu dengan zaman diorang yang sekarang ni, macam langit dan bumi lah, memang tiada apa-apa. So kalau patung ni rosak, memang tiada harapan untuk dibaiki semula. Dan Kotetsu bagi tahu jugalah dia tiada adik-beradik, lepas tu bapa dia pun sudah meninggal. Kalau patung tu rosak, memang dialah yang cuma boleh baiki, tapi dia sendiri pun kekurangan ability untuk baiki patung tu. Jadi itulah sebab kenapa Kotetsu dia tak nak Muichiro ni berlatih dengan patung tu. Jadi masa diorang tengah tengok pertarungan Muichiro dengan patung Yorichi ni, Tanjiro ni pun dia puji jugalah dengan Tokito, yang biarpun Tokito ni muda yang hampir sebaya dengan Tanjiro, tapi dia punya skill tu memang sangat hebat. Jadi mendengarkan perkataan Tanjiro ni, gagak Tokito ni pun datanglah lepas tu dia menyampuk percakapan Tanjiro dengan Kotetsu. Dia puji-pujilah Tokito, dia besar-besarkan Muichiro dan dia banding-bandingkan skill Tokito dengan Tanjiro. Dia kata Tanjiro punya skill ni tiada apa-apa dibandingkan Tokito. Dan itu semua disebabkan Tokito ni merupakan keturunan pengguna pernafasan matahari. Jadi Tanjiro ni pun dia respon lah balik, tapi dia tak pakai pun pernafasan matahari. Jadi bila gagak Tokito ni dengar, dia trigger lah. Lepas tu dia anggap macam Tanjiro ni perlekehkan Tokito kan. Jadi dia pergi gigit muka Tanjiro sampai berdarah. Dan masa Tanjiro kena gigit oleh gagak Tokito ni, dekat situlah baru dia ingat di mana dia nampak muka Yorichi Zeroshiki ni. Dia kata dia nampak tu daripada mimpi dia. Jadi gagak Tokito ni dia refute lah statement Tanjiro. Dia kata itu mustahil. Takkanlah kau boleh kenal swordsman yang daripada era Sengoku lagi. Itu dah lama. Kau ni berapa umur kau sebenarnya? Lebih kurang begitulah. Jadi Tanjiro ni pun dia macam tertunduk lah. Dia kata ya macam mustahil pula kalau dia boleh kenal swordsman tu kan. Tapi Kotetsu ni dia pujuklah Tanjiro. Dia kata mungkin mimpi yang Tanjiro nampak tu merupakan memori yang diwarisi daripada nenek moyang dia yang terdahulu. Dan Kotetsu dia bagi tahu lagi lah, bukan sekadar rupa yang kita ni waris daripada moyang-moyang kita yang terdahulu, tapi contohnya kalau ada seseorang tu yang tahu macam mana sesuatu ni boleh dihasilkan, tapi dia tak pernah nampak pun macam mana cara tu dibuat. Jadi itu dipanggil sebagai memori yang diwarisi lah. Okay? Memori moyang dia yang terdahulu diturunkan kepada cucu cicit diorang. That's why diorang tahu. Dan Kotetsu bagi tahulah mungkin swordsman yang Tanjiro nampak di mimpi dia tu merupakan memori daripada nenek moyang Tanjiro yang terdahulu. Jadi Tanjiro ni pun dia senyum lah sebab dan dia senang hati nampak
Kotetsu backup dia. Tapi gagak Tokito ni lagi yang masih tak puas hati. Dia kata lah, itu tak mungkin, mengarut semua tu and so on. Masa diorang tengah bercakap tu, diorang dengar satu bunyi yang kuat. Dan bila diorang toleh tempat Tokito dengan patung Yorichi ni berlawan, diorang nampak yang Tokito sudah serang patung Yorichi ni sampaikan armor dia pecah. Jadi Kotetsu dia macam tak dapat tahan tengok scene tu. Jadi dia pergi larikanlah diri. Sebab dia rasa macam tak sanggup tengok patung tu dimusnahkan. Jadi dia larikan diri. Dan Tanjiro ni dia cubalah cari di mana Kotetsu. Dia cari. Dan dia jumpa Kotetsu ni tengah duduk di atas pokok. Dan dekat situ Tanjiro ni dia try lah pujuk Kotetsu. Dia kata yang dia boleh tolong Kotetsu dengan patung tu. Dan dia cakap lagi yang Kotetsu masih ada masa depan. Dia perlu berusaha lebih keras lagi daripada sekarang. Tapi Kotetsu ni dia masih lagi anggap yang diri dia ni tak boleh. Dan diri dia ni tiada apa-apa. So Tanjiro dia tak suka lah dengar Kotetsu cakap begitu. So dia pergi panjat pokok tu. Lepas tu dia pergi jentik dagu Kotetsu. Dan Tanjiro ni pun dia terus kata lagi lah, kalau kau tak boleh buat pun, akan ada orang lain yang akan buat. Tapi kau kenalah put effort kau supaya generasi yang akan datang boleh sambung kerja kau ni. Jadi even bukan kau yang buat, anak kau ataupun cucu kau nanti akan teruskan juga kerja kau ni. Tapi kau kenalah buat. Begitulah Tanjiro kata. Dan dia kata jugalah, dia macam bagi example juga dengan diri dia. Tanjiro kata dia pun nak kalahkan Muzan. Tapi kalau bukan dia yang dapat kalahkan Muzan, dia yakin orang lain boleh buat kerja dia tu. Itulah. Jadi dia pujuklah Kotetsu ni kan, begitu. Dan last Kotetsu dia akur lah. So Kotetsu dia kata dengan Tanjiro, awal-awal tu dia macam tak sampai hati tengok patung tu pecah. Tapi kali ni dia dah prepare mental dia. So Tanjiro pun senang lah yang Kotetsu ni dah okay. Jadi diorang turun daripada pokok tu. Dan Kotetsu kata training Muichiro tu sepatutnya akan bertahan sampai malam. Tapi secara tiba-tiba masa diorang tengah cakap tu, Tokito limpas di siring diorang. Dan terkejutlah Tanjiro dengan Kotetsu ni yang Tokito dah selesaikan dia punya training tu. Padahal diorang expect yang training Tokito tu akan settle kan malam-malam. Tapi sekarang pun dah siap, dah selesai. Jadi Tokito kata itu training yang bagus lah untuk dia. Dan daripada training tu juga, Tokito dia dah patahkan lagi salah satu tangan daripada patung Yorichi itu. Dan disebabkan pedang dia ni pun dah patah juga, dia ambil lah pedang daripada tangan Yorichi itu. Dan dia ambil bawa balik dengan dia. So Kotetsu dia terkejut lah dengar. Dan bila dia nampak patung tu, salah satu tangan patung tu putus, dia cepat-cepat pergi tengok keadaan patung tu. Dan Tokito ni pula, dia buang lah dengan Tanjiro pedang dia yang sudah rosak tu. Dan dia minta dengan Tanjiro supaya buang pedang dia tu. Tapi biarpun aksi Muichiro ni nampak macam jahat kan, tapi Tanjiro dia tak dapat hidup bau-bau kejahatan tu daripada Tokito. Tanjiro tahulah yang Tokito buat tu bukan atas niat jahat. Tapi bila dia tengok balik gagak Tokito, itu baru dia dapat hidup. Macam jahat lah gagak Tokito tu banding dengan Tokito. Jadi Tanjiro dia pergilah terus cari Kotetsu. Dan di situ dia nampak yang patung Yorichi tu memang hampir rosak lah. Memang dah tak bergerak. Dan at the same time area tu hujan, hujan lebat. Jadi Tanjiro dia datang dengan Kotetsu. Lepas tu dia cakaplah dengan Kotetsu, mari kita pastikan dulu patung ni rosak ke tak. Mungkin dia masih lagi boleh berfungsi. Jadi diorang ni pun try lah, diorang kasih berdiri balik patung Yorichi tu. Dan diorang tes masih lagi dia tak bergerak. Tapi secara tiba-tiba mechanical dalam badan Yorichi tu start function balik. Dan barulah dia bergerak balik macam biasa. So gembiralah diorang yang patung tu masih lagi berfungsi actually. Dan bila Kotetsu nampak yang patung tu masih lagi berfungsi, tiba-tiba dia bersemangat. Lepas tu dia bagi tahu dengan Tanjiro supaya
dia suruh Tanjiro untuk berlatih dengan patung tu dan tolong dia supaya macam balas dendam lah dengan Tokito. Dia harap Tanjiro boleh jadi lebih kuat daripada Tokito. Dan di situ terkejutlah Tanjiro. Sekarang kah kena berlatih? Gitulah. Okay, geng. Itu saja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Thank you very much for watching. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.